Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana qulubana qala bil 'ain warzuqna al-ikhlas fihi wal 'amala bihi wan nashra bihi hatta ya'tiyana al-yaqin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, bukakanlah hati-hati kami agar dapat kami menerima ilmu dan kurniakanlah kepada kami keikhlasan dalam kami mencari ilmu, mengamalkannya serta menyampaikan hingga ke akhir hayat kami. Amin, amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Al-Fadhil Ustaz Ilin Aminin bin Muhammad Saleh, yang saya kasihi Puan Pengerusi GNI Bonda Rusniati Mansur dan staf kepimpinan merangkap teman seperjuangan tim AJK. Seterusnya para jemaah yang istiqamah bersama, mudah-mudahan kita sentiasa berada di bawah lindungan rahmat dan redha Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jutaan terima kasih kepada semua kerana sekali lagi hadir untuk sama-sama kita imarahkan kuliah asar kita pada petang ini, mengakhiri kupasan fasal 6 di bawah tajuk rukun wuduk pada muka surat 102 secara keseluruhannya. InsyaAllah petang ini Al-Fadhil Ustaz akan masuk kepada fasal 7, yakni pengertian niat dan tertib. Tanpa melengahkan masa lagi, saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk memulakan kuliah asar petang ini dengan bacaan umum kitab dan seterusnya memulakan pengajian kitab Misbahud Duja Syarah Safinatun Najah. Tafadhal mashkura ya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala habibina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah biniyati tabarruk lana walahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Hari ini sambung muka surat 103. Tajuk dia berkata pengarang pengertian niat dan tertib. Maksud niat. Faslun. An-niyatu qasdu syai'i muqtarinan bifi'lihi. Niat ialah, niat adalah berkehendak melakukan sesuatu lalu terus serentak melakukannya. Niat terus melakukan. Dia wuduk hari tu basuh muka je ketika niat dan terus melakukan basuhan muka. Yang wajib yang pertama. Contohnya itulah. Kalau takbiratul ihram, kita niat takbir terus start. Allahu Akbar. Disusuli terus perbuatan yang memulakan amalan tersebut. Tempat niat itu di dalam hati. Wa mahalluha al-qalbu. Hari itu kita dah cerita, hati yang kita maksudkan tu adalah jantung, tapi boleh disebut dengan perkataan hati. Wat talaffudhu, dan mentalaffuz. Talaffuz maknanya sebut dengan lidah. Niat yang sebut dengan lidah sahaja aku tu adalah sunat. Sebelum kita ibadah start tu, kita dah niat dengan sebut. Waktu berniat pula ketika basuhan pertama membasuh muka. Ketika apa? Basuhan pertama membasuh muka. Jadi mula niat tu fi ghasli awwali juz'in minal wajhi. Ketika bahagian pertama, juzuk pertama, bahagian muka, masa itulah kita namanya ni niat. Lintaskan dalam niat. Cantik. Kemudian maksud tertib. Sebab anggota dah tengah-tengah lah. Muka, tangan, kepala, kaki tu. Tapi ujung last sekali, tertib. Wat tertibu. Dan tertib ialah tidak mendahulukan. Tidak mendahulukan
yakni tidak mendahulukan membasuh anggota wuduk atas anggota yang lain. Tidak mendahulukan atas anggota yang lain yang tidak mengikut susunannya. Jadi maknanya tak mendahulukan tangan ke atas kaki, tangan ke atas muka, itulah. Baik. Selesai niat dan juga tertib dan juga rukun wudu. Sekarang kita masuk kepada pasal 8. Muka surat berapa tu? 104. Pembahagian air. Pembahagian air ni yang nak dibahagi ni ikut apa? Nak dibahagi mula-mula ni ikut kuantiti. Kuantiti. Maknanya sikit ke banyak? Banyak ke sikit? Kerana apa? Perbezaan kuantiti ni akan mendatangkan kesan hukum yang berbeza. Kesan hukum yang berbeza. Maknanya apa? Tengok situ. Faslun al-ma'u qalilun wa kathirun. Air itu terbahagi kepada dua bahagian. Qalilun, sedikit. Wa kathirun, dan air banyak. Rupanya secara kuantiti boleh dipecahkan kepada dua grup. Nanti air yang sikit lain ceritanya, air yang banyak lain ceritanya. Baik, fal qalilu, air yang sedikit tu yang mana? Jadi kita tak guna cawan untuk menentukan sikit dalam kes ini. Walaupun air dalam cawan sikit. Kita tak guna periuk walaupun dalam kes ini ukuran kita bukan periuk semata-mata. Walaupun kadang-kadang air dalam periuk banyak, kadang-kadang air dalam periuk tu sikit. Tapi ukuran dia ada ukuran tersendiri untuk cerita bab ini. Iaitu air yang sedikit, fal qalilu madunal qullatain. Air yang sedikit adalah air yang kurang dari 2 qullah. 2 qullah. Kalau sebutan dia gitulah, qullatun, qullataini. Jadi kolah tu kolah lah. Tapi yang kolah kita tu, yang kita tadah air dalam kolah, itu nama fizikal benda itu, nama dia kolah. Yang kat sini qullah, bunyi dia dekat. Tapi yang kat sini adalah ukuran dia. Jadi mungkin air tu dalam swimming pool, berapa qullah? Air tu dalam kolah, berapa qullah yang ada? Air tu dalam bilik, berapa qullah dia ada? Air tu dalam tangki, berapa qullah dia? Jadi yang kat sini bunyi dia qullah juga. Tapi qullah kat sini makna dia ukuran. Isi padu kita kata air dia, berapa liter kan? Istilah kita sekarang liter. Yang kita sebut kolah-kolah itu fizikalnya. Air kalau dalam botol, kita tak pakai kolah. Botol, air dalam botol. Jadi rupanya sama. Yang lagi satu qullah. Yang kedua kolah, lain mana. Yang lagi satu sekolah. Sekolah lain. Sekolah tu yang kita hantar anak-anak tu pergi sekolah. Itu lain pula makna dia. Jadi bunyi dekat. Kenapa saya kena beritahu dulu? Sebab ada beberapa perkataan yang bahasa Arab dengan bahasa Melayu dekat. Kadang-kadang kita ingat sama makna. Kadang boleh sama, kadang tak sama. Kadang-kadang sama tapi 50% saja. Macam itulah. Contoh, perkataan fitnah. Kita sebut fitnah. Fitnah tu maknanya ialah satu cerita bohong. Tapi dalam bahasa Arab, fitnah kekufuran. Salah satu makna fitnah kekufuran. Jadi macam itulah ada beza. Baik, sekarang kita tengok. Hati-hati bawah tu. Kemudian wal kathiru qullatani fa akthar. Yang dikatakan banyak, air yang banyak. Tengok sebelah dulu, yang kelabu. Air yang banyak ialah air yang cukup 2 qullah atau lebih. Air sedikit macam mana, air banyak macam mana, ada beza. Okey, perhatikan. Air sedikit menjadi najis wal qalilu yatanajjasu biwuqu'in najasati fihi. Air sikit boleh menjadi najis, disebut air itu menjadi air mutanajis sekiranya najis jatuh ke dalamnya. Walaupun
air itu tidak berubah. Berubah apa? Rasanya, warnanya, baunya. Dalam cawan kecil, jatuh tahi cicak. Maka air tu jadi air apa? Warna tak berubah. Rasa air tak berubah. Bau dia pun tak berubah. Tahi cicak masuk dalam tu. Air jadi air apa nama dia? Air Mutanajis. cicak. Air mutanajis. Yang air cicak. Ini bukan cerita air cicak. Air mutanajis. Tapi tak berubah. Kan kalau tak berubah tak mengapa. Itu cerita tajuk air banyak. Air sikit, tajuk dia masuk najis, mutanajis. Walaupun tak berubah. Okey. Kemudian, yang kedua, air banyak macam mana pula? Yang lebih dua kolah. Wal ma'ul kathiru. Air yang banyak pula, la yatanajjasu. Tidak akan menjadi najis. Maknanya tidak menjadi air mutanajis. Sekiranya najis masuk jatuh di dalamnya. Di dalamnya. Kecuali. Mana kecuali? Mana kecuali? Muka surat berapa kecuali? Ya, jumpa. Kecuali melainkan. Jumpa tak? Muka surat berapa? Tak nampak yang terjemahan dia ni. Muka surat berapa? Dekat 107. Ni Ha. tadi kat sini mutanajis. Oh, dah sebelah Ustaz. Sebelah. 106. Dah. Melainkan. Melainkan. 110. 110. Tertinggal, Ustaz. Memang. Saya dah nampak tertinggal tu yang saya tanya 2-3 kali tu. Dah tahu dah mesti tertinggalnya. Memang dah terpinga-pinga kat mana Ustaz baca ni, Masya Allah. Itulah. Memang dah tahu lah. Kita dah tahu dah. Memang. Bukanlah sebab terror sangat. Tapi agak-agak tu dah boleh. Jadi dia baca yang muka surat kelabu dulu. Muka surat kelabu tu. Dekat muka surat 107 atas. Air banyak pula, cerita dia lain. Air sikit, najis masuk, berubah tak berubah, mutanajis. Air banyak, tengok dulu. Kalau masuk najis, airnya tidak menjadi mutanajis, melainkan kecuali berubah rasa, berubah warna, berubah bau. Maka barulah dia jadi mutanajis. Salah satu berlaku, baru jadi mutanajis. Katalah contoh saya taklah mahir sangat ni. Katalah dekat masjid tu ada kolah besar. Dia ada pipe juga untuk ambil wuduk, tapi pipe tu dia bukan daripada batang pipe, daripada kolah besar. Depan tu ada kolah bulat besar gitu. Dan kolah tu dia tak sepenuhnya tertutup. Dia letak jaring. Ada tau masjid. Dia letak jaring gitu. Dia nak elakkan daripada kayu abuk-abuk yang besar-besar masuk lah. Serangga yang besar-besar masuk. Tapi kat dalam tu kita tengok kat jaring tu, tengok dalam air. Ada seketulu tahiyu cicako. Seketulu tahiyu cicako. Maknanya kita sopan lah sikit dengan cicak tu. Kita jangan sebut lah. Tapi nak cerita dia, nampak satu tahi cicak. Baik. Air tu tidak berubah baunya. Tidak berubah rasanya. Tidak berubah warnanya. Maka air yang dalam kolah tu kita nak guna ambil semayang ni. Nampak kat dasar tu ada sebiji tahi cicak. Soalan dia, air tu boleh tak kita buat wuduk ni? Boleh kalau lebih 2 kolah. Kerana dia lebih 2 kolah, 1 kolah besar tu. Dan sukatan dia bukan kerana nama tempat tu kolah, tapi kerana kadar amount dia, ukuran dia melebihi 2 kullah, maka dia tak berubah salah satu daripada 3 tu, kita boleh pakai. Tapi kalaulah kata beza pula, kita datang lagi sekali dalam kullah tu, dalam kolah, bukan kullah, dalam kolah tu ada setumpuk, seketul besar tahi lembu. Tak tahulah lembu mana semayang pula. Lembu mana membuang kat dalam tu. Air dia kuning.
Air dia berbau dan tak payah rasa lah. Tak payah rasa lah. Maka dah lah tiga-tiga berubah. Maka air itu disebut sebagai air. Tapi kan banyak Ustaz. Kalau banyak kan tak apa. Banyak tu tak apa kalau tak berubah. Tapi kalau dah berubah, jawapannya jadi air mutanajis. Jadi kalau kita tengok ada orang wuduk dekat kolah besar gitu kan, memang dah lebih 2 kolah kan, tapi nampak ada tek cicak dalam, boleh saja untuk wuduk tu sah lah cerita dia. Okey, kita kembali. Kembali ke mana? Muka surat 104. Ya, kembali ke rahmatullah. Sabarlah. Ustaz, minta maaf. Bila Ustaz kata Ya. nampak satu tai cicak, tapi kalau nampak beberapa pun air tu tak berubah, melebihi 2 kotak pun masih boleh Ustaz kan? Tak risau takut ada yang tengok tu nampak kot 2, 3, 4. Hari tu Ustaz cakap satu je. Sudah. Maknanya dia mempunyai pandangan kecicakan yang tajam. Dia boleh nampak tu. Dan dia membuat laporan pengiraan. Baik ya. Yang penting ceritanya dia tak berubah 3 tu. Okey, sekarang kita tengok ada nota kaki. Air, kata pengarang tengok 79. Lihat pembahagian 7 jenis air yang boleh digunakan untuk bersuci pada perbincangan sebelum ini. Adalah air hujan, air kolam, air sungai, air embun, air mata air semua. Baik, sekarang 80. Ukuran 2 kullah. Ini je yang kita nak kena ingat. Ukuran 2 kullah ni. Ukuran moden dia senang. Kat sebelah kanan tu ada kotak. Ada kotak tu. Kalau tempat 4 segi 60 kali 60 kali 60. Itulah ukuran dia yang boleh kita gunakan lah. 60 cm. Okey, baik, kita baca dulu. Imam Abu Syuja' mengatakan 2 kullah ataupun kita sebut kolah boleh saja, adalah seberat 500 pound ratl Baghdad menurut qaul pendapat yang asah. Ini berdasarkan hadis riwayat daripada Sayyiduna Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, apabila air telah mencapai sampai kepada ukuran 2 kullah, dengan ukuran kullah orang-orang Hajar, ia tidak boleh menjadi najis. Dia tidak boleh menjadi najis oleh apa-apa pun. Maknanya dia tak akan menjadi najis. Kemudian baru cerita lah, syaratnya tak berubah tadi itulah. Kalau dah berubah, cerita lain. Imam Syafi'i berkata, guruku Ibnu Jurayj berkata, aku faham ukuran kullah hajar. 1 kullah hajar boleh memuatkan 2 kirbah. 2 kirbah air atau 2 kirbah air lebih sedikit. Itu cara dulu orang-orang alim mentakrifkan ukuran sebenar 2 kullah. Kirbah ni apa kirbah? Itu saya dah pernah cerita kan. Orang Arab ni ada tradisi. Tradisi dia menyembelih kambing dan memakan kambing. Dan itu adalah tradisi biasalah, kita pun makan kambing. Tapi ada seni melapah kambing. Dia boleh cantik potong kulit kambing tu. Sehingga dia potong tu cantik. Kemudian dia buka kulit kambing tu. Asingan kambing, kulit dia. Kulit dia tu kemudian dijahit semula. Yang kat bahagian leher tu dia buat bulat gitu. Untuk tutup, dan kulit tu dah dikering, nanti dia dah bersihkan kulit tu, kemudian kulit tu besar gini kambing, bahagian kaki-kaki dijahit, bahagian kaki-kaki dijahit, bahagian perut yang dibelah dijahit, lepas tu ke atas bulat gitu, bahagian kepala. Bahagian kepala tu nanti dia buat penutup, tujuan dia untuk bawa air dalam tu. Buat kantung air lah ni Ustaz. Kantung air, simpan kat rumah, bawa musafir. Dia panggil benda tu kirbah. Jadi salah satu daripada cara mereka nak takrifkan 1 kullah tu macam mana? Lebih kurang 2 kirbah, 2 kirbah lebih sikit. Macam itulah. Tapi itu kan ulama lah buat kajian. Kirbah dulu macam mana, kambing yang dimaksudkan saiz berapa, umur berapa, secara adat, secara uruf kebiasaannya kambing yang saiz macam mana. Jadi kajian tu menjadikan sebahagian ulama tu berselisih sikit ketepatan kiraan 2 kullah tu biasa. Cuma yang kita dapat sampai kepada kita ni setelah ulama buat kajian tentang pemerhatian tu, jadilah yang sebagaimana kita jumpa ni. Kata ketika
Imam Syafi'i menceritakan apa? Apa yang difahami oleh Imam Syafi'i daripada perkataan gurunya. Guru dia kata 2 kullah lebih sedikit tu, maka dia tak tafsirkan. Yang dia faham daripada kata guru dia ialah setengah. Maknanya 2 hingga 2,5. Lebih tu berapa? Orang Arab dia ada makna. Cakap lebih tu maknanya ada berapa. Jadi dia kadarkan. Sebab huruf setiap bangsa tu berbeza-beza. Okey, ukuran satu kirbah biasanya tak lebih daripada 100 pound. Jika satu kullah bersamaan dengan 2,5 kirbah, maka 2 kullah bersamaan dengan 5 kirbah. 2,5, 2,5. 5 kirbah itu bersamaan dengan 500 pound Iraq, Baghdad. Jadi mengikut hitungan moden, ukuran 2 kullah bolehlah kita kesimpulannya seperti mana berikut. Jadi oleh kerana kiraan rotel saya pun tak berapa mahir, kiraan kirbah saya pun tak berapa pernah. Tahulah kirbah tu tapi bawa sendiri, buat sendiri pun tak pernah. Memang tak pernah secara peribadi. Jadi kita ikutlah ukuran moden yang telah disusunkan oleh ulama kita. Jadi bentuk bekas kalau 4 persegi, contoh ada orang dia simpan dalam kotak, dalam tong air kan. Air dalam tong ikan, dia simpan air. Dia punya tinggi dia ada tak 60 cm. 60 ni macam pembaris panjang biasanya berapa sentimeter? Pembaris panjang, tak silap saya 30. Kan? cm. Lebih kurang 30 cm. Jadi anggaran dia 2 pembaris panjang lebar, 2 pembaris panjang, 2 pembaris panjang mendalam. Jadi kalau kita ni ada satu tong besar, ataupun kata tangki rumah kita. Tangki rumah kita tu agak-agak lebih 2 kullah tak? Agak-agak lah. Setahu saya lah tangki biasa rumah lebih. Lebih kan? Biasanya lebih lah. Lebih. Jadi kalaulah kata ada benda termasuk dalam tu, dia dalam tu sentiasa dalam keadaan lebih 2 kullah tadi. Itu yang bagusnya kalau tangki tu biar besar lah. Tapi tangki tu kalau dah tutup rapat apa semua biasanya tak ada. Kecuali kalau datang dari pipe lah. Biasanya lah. Biasanya. Kecuali ada sesetengah keadaan. Tapi itu pun dapat dikesan. Contoh macam dulu pernah berlaku ada yang saya pernah tengok, bukan pernah tengok, pernah ikuti keadaan itu. Tangki tu dia macam pecah. Mungkin ada genting jatuh ke apa ke menyebabkan dia pecah. Lalu tikus masuk. Tikus masuk. Bila tikus masuk, mungkin dia haus ke ataupun dia terjatuh dalam tangki tu. Jadi keluar kat paip bawah tu bau. Bau. Jadi bila bangkai bau dan mengubah bau, warna, rasa, maka ketika itu ceritalah jadi air mutan najis. Walaupun dia tu banyak, airnya banyak kan. Tapi bau, bangkai dah masuk. Ada darah, ada apa. Contoh saja. Ustaz, Ya. kalau macam contoh tadi kan, tikus mati dekat tangki tu, tapi tikus tak masuk dalam air tangki tu. Ulat putih tu masuk dalam tu. Tapi dia tak merubah air tu. Bau dia macam mana, Ustaz? Tak ubah, tak apa. Walaupun ubah, ulat tak tu apa. banyak. Walaupun dia banyak, tapi dia tak ubah apa-apa, tak apa lah. Cuma kita je lah geli nak guna. Ya. Kita sadar-sadar keluar kat pipe apa? Keluar daripada pipe. Kita dah risau dah. Tapi yang saya tahu tu sikit sebab dulu bapak saya kadang dia zaman-zaman dulu dia buat kerja tu, kadang-kadang dia naik ke bumbung rumah orang tu tengok tangki. Dan saya pernah lah masuk kat kawasan atas genting rumah orang, rumah saya dulu apa semua. Panas atas tu buat kerja-kerja tu. Panas, gelap. Pada masa yang sama kadang kalau dah tangki tu nak dibersihkan ke, nak diapakan ke, kena buat jugalah. Jadi dan sekarang pun saya rasa mana-mana pun mungkin ada je berlaku. Tapi sangat jarang lah berlaku itu sebab tangki yang sekarang ni dia jenis material barang dia agak kukuh. Pada masa yang sama adalah dia punya kalis-kalis tertentu kan.
Baik, kita tengok itu kalau 4 segi. Kalau bentuk silinder, anggaran dia gitu. Tinggi 120 cm, 4 baris panjang yang biasa itulah. Diameter dia 50 cm. Yang mana kalau lebih daripada itu, boleh kita kategorikan lebih 2 kullah. Timbangan berat 192 kilogram, lebih kurang. Kalau tin minyak tanah 13 tin, tapi tin minyak tanah susah kita nak anggarkan sebab zaman sekarang minyak tanah semua ada dalam tin lagi ya? Ke dah tukar dalam botol? Kebanyakan kedai jual dalam botol. Susah dah nak jumpa tin yang pump tu. Ustaz. Dulu-dulu kan. Ya. Yang tin-tin minyak tanah tu dah susah sikit lah. Tapi ukuran yang sentimeter tu sederhana. Kalau ukuran liter tu yang bawah tu. 216 tapi mengikut Syekh Wahbah Zuhaili, dia dah lebih kurang 270 liter. 270 liter barulah cukup 2 kullah. Jadi itu yang ada beza ulama kena. Jadi kita nak ikut ukuran yang 4 segi tu pun boleh. Tapi kalau tradisional macam mana cara orang dulu ukur? Tu tengok bawah. Ikut ukuran tradisional yang lain 2 kullah 1/4 zirak. Zirak tu daripada ujung sini sampai siku. 1/4. Tambah panjang itu lah. Agak-agak 2 pembaris panjang. Tapi zirak saya tak boleh guna pakai penuh lah sebab saya jenis badan kecil. Dia zirak yang standard. Standard tu maknanya orang yang tak terlalu besar, tak terlalu kecil. Kira orang, kita nak kira orang, sekarang ni kalau kat dunia ni bangsa apa yang badan dia besar-besar semua? Arab lah kot Zez. Arab? Afrika. Afrika kan? Afrika dia yang Afrika lah Ustaz. Afrika Yang kan? badan Dia besar-besar. panjang. Dia kan panjang-panjang, tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi dia ada satu Afrika tu tak semua. Tapi ada satu negara tu dia punya bangsa dia memang tinggi-tinggi, panjang-panjang, tulang dia pun panjang-panjang. Kita rendah-rendah, pendek-pendek, rendah-rendah. ASEAN ni ada sikit. Kita ambil tengah-tengah. Bila tengah-tengah tu kalau kita ukur, lebih kurang satu hasta suku tu, kalau satu hasta suku yang bukan tangan saya lah, tangan orang yang lebih besar sikit, memang kita kira-kira lebih kurang 60 cm tadi yang kita sebut. 60 cm. Jadi bolehlah kita gunakan tu. Cuma, ialah kita punya ukuran kesikit. 1/4 zirak kali 1/4 hasta kali 1/4 hasta untuk panjang lebar tinggi. Lebih kurang macam tadi. Lebih kurang Atau, ni cara manual lah. Atau 1 hasta ditambah 6 jari. Untuk tambah 6 jari. Ni 1 hasta tambah 6. Ni 5 jari tambah 1 lagi jari depan. Jadi jarak dia gini lah. Panjang gini, lebar dalam gini, pendek lebar. Kalau nak guna liter pun boleh tadi. 270 liter ambil yang paling tinggi tu pun boleh. Jadi bawah daripada tu, air sikit. Atas daripada tu, ataupun yang sama, namanya air banyak. Baik, Tapi ini cerita untuk bab ini. Tapi kalau kita berbual dengan anak kita, perbualan yang bukan fiqah, cuba kau tengok dalam baldi tu, air tu banyak ke sikit? Anak kita pun kata, sikit je lah mak. Kita datang tengok, penuh satu baldi. Kenapa kau cakap air sikit? Yelah, anak kita pun jawab, ini kan kurang daripada 2 kullah. Jadi maknanya, kita tanya secara biasa, dia jawab secara fiqah. Jadi maknanya dua-dua bermaksud berbeza. Patutnya kalau perbualan biasa, banyak dan sikit, biasanya kita sandarkan kepada bekas yang menampungnya. Jadi contoh kalau dalam baldi tu, air tu bawah sikit aja. Kita kata, dalam baldi ni ada air tapi sikit lah. Tapi kalau baldi tu penuh, dalam baldi tu ada air, banyak tu. Banyak tu kita sandar kepada saiz baldi. Contohnya lah. Contoh kalau tangki besar. Tangki besar tu, kalau air dia kat bawah sikit je, sebenarnya kalau isi boleh dapat 8 baldi. Tapi kita kata air dalam tangki tinggal sikit. Padahal 8 baldi. Jadi biasanya perbualan biasa yang bukan secara fiqah, sikit banyak, cara ukur dia berdasarkan kepada uruf. Uruf maknanya penggunaan biasa masyarakat. Penggunaan biasa masyarakat tu kalau setengah dan ke atas, apa pun bekasnya dia pakai cakap air dalam botol banyak, air dalam botol sikit, air dalam baldi banyak, air dalam macam tu. Tapi itu kan secara penggunaan. Tapi secara fiqah yang ini untuk menentukan najis tak najis, ukuran dia bukan pada saiz barang.
ukuran dia ialah pada saiz air itu. Saiz maknanya isi padu air itu. Kalau dia punya isi padu dia sama dengan isi padu bekas, bolehlah ukur pada bekas. Macam itulah contoh dia. Ustaz, kita minta Puan Rabi'ah tanya soalan dulu kot. Tengok angkat tanya lama sangat. Puan Rabi'ah nak tanya dulu ke sebelum Ustaz teruskan? Mungkin Atau tertekan. Okey, teruskan. Baik. Jadi pengarang pun tengok kat situ catatan 1/1/4 zira' bersamaan dengan 60 cm. Lebih kurang lah macam tu Bolehlah kita pakai 60 cm tu. Permasalahan. Imam An-Nawawi menyebutkan dalam kitab Ar-Rawdah. Seseorang yang melihat najis terjatuh ke dalam air. Dia nampak ada najis, jatuh dalam air. Tapi dia ragu-ragu, air ni cukup tak 2 kolah? Najisnya nampak, airnya ada. Cuma cukup tak cukup 2 kolah? Menurut Imam Al-Mawardi dan lain-lain, air itu dikira mutanajis. Sebab dia ragu-ragu, cukup ke tak cukup Ni cukup kan ni 2 kolah? Lebih ke ataupun kurang? Dia ragu-ragu, dia tak pandai nak tentukan. Maka untuk dia, air itu dihukumkan najis kerana sudah pasti najis telah pun jatuh ke dalamnya. Itu menurut Imam Al-Mawardi lah pendapat dia. Baik. Walau bagaimanapun, menurut Imam Al-Haramaini ada beberapa kemungkinan. Pendapat yang terpilih dan benar menurut dia pula, air itu dikira suci. Kerana asal bagi air itu kan suci. Terjatuh najis. Cuma belum pasti najis itu menajiskan air atau tidak. Jadi masing-masing tengok kepada yang namanya apa? Asal. Satu tengok pada asal, satu tengok kepada apa yang mendatang. Yang seorang kata, kalau dah najis jelas masuk, najislah dihukumkan. Sebab air tak tahu 2 kolah ke tak 2 kolah. Kalau air dah tahu 2 kolah, cerita lain. Ni dia tak tahu, ni 2 kolah tak 2 kolah macam mana ni? Jadi kalau nak berhati-hati, kita kira najis lah. Itu nama dia mengambil langkah berhati-hati. Air tu kita tak tahu. Ni agak-agak cukup tak 2 kolah Macam cukup, macam tak cukup. Ragu-ragu. Cukup ke tak cukup ni? Contohnya gitu. Maknanya ada perselisihan pendapat di kalangan ulama mazhab Syafi'i. Kemudian, bawah lagi. Air yang digunakan untuk menyucikan cucian basuhan yang sunat. Seperti air basuhan kedua, ketiga dalam wuduk. Maka air itu dihukumkan suci. Menurut mazhab, maknanya pendapat yang kuat, ia hukumnya suci dan menyucikan. Ini sebab apa ni nak cerita ni? Sebab apa nak cerita ni? Kenapa dia sentuh sini ni? Beritahu sikit ni, nombor 2 ni kenapa apa? Kan ada satu, kan ada nama dia air mutlak. Ada yang namanya air musyammas. Ada yang namanya air mutanajis. Ada yang diberi nama mutaghayyir. Ada yang namanya musta'mal. Betul? Betul. Sebelum ni ada tak cerita dia? Kat mana? Belum. Belum Air belum Jenis-jenis saya belum rasanya. Rasanya lah. Belum Dalam topik taharah tu kita dah ada sebut ke? Nama tak ingat Ustaz. Air musyammas. Ingat air musyammas tu apa? Dekat dengan perkataan syamsun. Yang dijemur di bawah terik matahari kan? Di negara yang panas dan kemudian air musta'mal. Air, mungkin belum lagi kot. Tak apa. Jadi nak ceritanya gini. Muka surat salah 109 Ustaz. Ada. Ke depan. Depan sikit lagi. Oh ya. Ada depan.
Tengok kat 109 tu, saya nak bagi tengok nama dia. Sebelah kanan sekali, kotak dia tu, nama air. Nama air. Air mutlak. Nama je tengok. Air musyammas. Air mustakmal. Air mutaghayyir. Sebelah. Air mutanajjis. Jadi kita kalau pergi jumpa air je, kita tengok terus bagi nama. Boleh? Kena tahu dulu nak bagi tahu nama tu. Nak kena tahu dululah. Jangan pergi kat restoran. Hajar nak minum apa Hajar? Saya nak air mutanajjis satu. Terkejut beruk restoran tu. Besok dia tutup restoran. Dia kata bertuah betul order air mutanajjis. Yang seorang pula, ni anaknya nak minum apa? Saya air mutlak. Okey lah. Dia bagilah air panas ke air sejuk kat belakang. Yang seorang lagi apa? Saya nak air mustakmal. Cepat-cepat dia mandi wajib, dia tahan. Dia tadah air, dia bagi. Fokus kelas betul ni, Ustaz. Bahaya. Jadi maknanya air ni bukan air order kat kedai. Bukan. Tapi air ni hukum dia. Secara hukum. Dekat air tak tertulis. Kita sampai dekat masjid, ada air dalam baldi. Air itu mungkin mutlak. Air itu mungkin mustakmal. Air itu mungkin mutanajis, air itu mungkin musyammas, berdasarkan apa yang terjadi kepada air itu dan sumbernya. Macam itulah. Okey Dia pergi order kat kedai. Macam mana saya boleh dapat idea dah apa-apa petang ni? Tak apalah, sabar je lah. Panas tak air musyammas? Air musyammas, air musyammas. Betul-betul dia letak air, bawah tu dia letak pelita bawah. Dia bakar. Baik baik. Kita tengok kat situ. Jadi nak cerita nombor 2 ni, air kalau saya pakai, saya wuduk, air namanya, kalau air wuduk tu yang belum diguna tu, nama dia mustakmal. Hukum dia mustakmal. Okey, hukum dia mutlak. Bila saya guna untuk basuhan wajib, muka ni wajib basuh berapa kali? Sekali. 1 kali. Sunat kita jadikan 3 basuhan. 3 kali. Yang mana yang kedua dan ketiga dikategorikan basuhan sunat. Tapi kalau dah sampai 3, dapat pahala sunat membasuh 3 kali. Kalau basuh 2, dapatlah pahala sunat basuhan kedua. Tapi tak dapatlah pahala sunat yang namanya mentigakan basuhan. 3 tahu? 3. Ya Allah, takkan tak tahu alif 3 pula. 3. 1, 2, 3. Jadi cerita dia, sekarang ni basuhan pertama kan wajib. Basuhan kedua, ketiga tu sunat. Okey. Apa kesan air yang lalu di muka saya basuhan pertama? Ketika air tu belum diguna, mutlak. Basuhan yang wajib, dia adalah air mutlak selama mana dia ada atas anggota tubuh wajib yang sedang dibasuh dengan basuhan wajib. Dia berpisah jatuh saja. Ni cawan, saya basuh muka, saya tadah. Jadi air yang ada kat dalam cawan ni, yang saya dah tadah ni, maka dia tu dikategorikan yang namanya air mustakmal. Kenapa mustakmal? Mustakmal ni dalam bahasa moden second hand. Dalam bahasa terjemahan sudah diguna. Tapi sudah diguna yang kita guna biasa dengan kita guna secara fiqah, secara hukum fiqah, dia lain sikit. Kalau saya tak berwuduk, Ini saya tak berwuduk, saja nak basuh muka Ni saya ambil air, saya tuang kat muka saya, ada satu lagi cawan tadah. Masa saya tuang ni, air dia mutlak. Ni bukan wuduk. Basuh muka. Lepas tu saya tadah air kat bawah dagu saya ni, air masuk. Air yang masuk kat cawan bawah ni nama dia air apa? Masih lagi air? Takman. Air mutlak juga, Ustaz. Air mutlak juga. Air mutlak, masih lagi. Sebab saya bukan gunakan untuk basuhan wajib. Hanya basuh muka saja. Nama dia tetap air mutlak. Secara hukum air mutlak. Tapi secara panggilan, boleh tak Ustaz saya panggil air dagu? Lantak awak lah air dagu ke air hidung ke.
Dia panggil air dagu sebab dah kena dagu. Wah, pening. Jangan gitu, jangan pening-pening. Sabarlah. Okey. Macam mana jadi air mustakmal? Tapi kan air itu dah digunakan, Ustaz. Yang dah digunakan tu, maksud air yang dah digunakan itu, maknanya kalau guna untuk basuhan wajib. Tak kisahlah dia istinja ke, dia menghilangkan najis ke, ataupun dia apa ke, jawapan dia ialah air itu dah digunakan untuk basuhan yang wajib. Macam itulah. Jadi kalau saya wuduk pula, saya tuang air, saya wuduk, basuhan pertama jatuh, saya tadah kat bawah ni. Itu nama dia air mustakmal. Sebab dah diguna. Tapi dah diguna tu maknanya diguna apa? Diguna untuk basuhan wajib. Sekarang saya nak basuh yang kedua. Basuh muka. Kedua. Wuduk. Basuhan kedua ni hukum dia apa? Sunat. Sunat. Jadi basuhan kedua, siraman kedua, saya tadah air kat bawah. Maka yang kedua dan ketiga, oleh kerana dia itu adalah basuhan sunat, maka air yang saya tadah, basuhan kedua ketiga ni, ni yang pengarang nak beritahu ni, muka surat 106 ni. Dia kata apa? Air yang digunakan untuk menyucikan yang sunat, ada tak? Tu cerita dia. Air yang digunakan untuk menyucikan yang sunat seperti air basuhan kedua dan ketiga dalam wuduk, maka air itu dihukumkan sebagai suci dan menurut mazhab yang kuat ia suci dan menyucikan. Maknanya dia air mutlak juga. Dia boleh dibuat basuhan wuduk juga, Ustaz ni. Boleh lah. Kalau yang kedua, ketiga. Itulah cerita dia. Nak membezakan saja. Tapi kalau air mustakmal, suci tak? Suci tapi tak boleh menyucikan. Dia suci tapi tidak dapat menyucikan. Maknanya guna untuk angkat hadas tak boleh lah. Tapi kalau guna untuk minum-minum, boleh. Basuh wuduk muka, bawah tadah periuk beras. Nak kosek beras. Contohlah. Saya bukan suruh buat. Dah lepas ni dia air sungguh. Masya Allah. Awak masak nasi hari ni? Hari ni special saya masak untuk tetamu. Air apa ni? Nasi apa ni? Ni nama dia nasi air muka. Ataupun dia kata nasi air wuduk. Saya bukan suruh buat. Bukan cadang. Saja nak bagi faham. Air itu suci. Cuma tak boleh diguna untuk menyucikan. Maknanya menyucikan tu menyucikan apa? Menyucikan yang angkat hadas lah. Tapi kalau saya nak guna untuk menyucikan kereta, awak nak basuh kereta air mustakmal pun boleh. Ini cerita kalau dia melibatkan yang ni lah, hadas kecil. Ustaz, kalau misal kata air mustakmal tu, Ustaz, kan dulu kan ada tapis-tapis, tapis-tapis. Kalau kita tapis kan tu boleh jadi berubah tak, Ustaz? Yang tapis-tapis, kat mana tapis tu? Yelah, dulu kan pakai tapis, pakai batu-batu apa semua dia tapis kan, zaman dulu lah kan pakai tapis. Boleh sebab boleh berubah tak, Ustaz? Sebab dia pun sumbernya pun dulu daripada daripada air mustakmal juga. Cuma dia buat tapisan tu kerana teknologi dan untuk merawat air kan. Tapisan-tapisan yang sebenarnya saya taklah tahu sangat tentang tapisan tu. Tapi yang sepaham saya ialah tapisan tu untuk kualiti air, kebersihan, kejernihan dan hal-hal yang berkaitan dengan kualiti air lah. Tapi sebelum air tu sampai tu pun kat tempat kita dulu kebanyakan air tu pun memang air mutlak juga. Cuma air mutlak bila sampai kepada air laut, air sungai. Kalau air laut, air sungai tu tak kisah. Dia warna apa pun tak kisah. Asalkan dia tu memang aslinya gitu, dia tak kisah. Kalau air laut kan, kalau setiap kali air laut, ada tak jumpa air laut tu jernih betul? Susah lah, ada, memang ada. Tapi air laut tu kan kadang-kadang gelap-gelap sikit. Kadang-kadang dia kebiruan sikit. Ada kawasan air laut tu dia agak yelah kelabu-kelabu sikit. Saya nak bagi nama warna pun tak tahu apa warna air. Tapi siapa pernah pergi laut tahu lah kan. Tu tak apalah. Itu memang keadaan dia, asli dia gitu. Baik, kemudian apa lagi kata pengarang? Tanbih. Tengok sebelah. Tanbih. Tidak membuang air komoran, air berkumur ke dalam kolah
air. Jadi kata pengarang, makruh mengembalikan air bekas yang kita berkumur tu, kita kembalikan ke dalam kolah. Tempat wuduk kolah yang tempat kita berwuduk. Kerana perkara itu dianggap sebagai perbuatan yang apa? Menjijikkan. Walaupun mungkin saja kolah tu besar. Air dia banyak. Dan mungkin tidak menajiskan kolah dan tidak menjejaskan kolah tu. Tapi kalau orang buat sebab dia air bertakung kan. Walaupun dia banyak. Jadi tak eloklah kita buat. Tapi insyaAllah secara sentimen dan sensitiviti masyarakat, kalau ada orang buat pun, orang tu mesti kena marahnya. Mesti kena tegur lah, kena tegur. Kena marah, kena tegur. Kenapa awak kumur-kumur buang dalam? Mesti orang viral lah gitu kan. Jadi tak sesuai lah. Memang benda tu makruh. Baik, kemudian 82. Jika najis yang dimaafkan, yang masuk dalam air tu, najis yang dimaafkan. Contohnya, bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir. Contoh kat situ apa? Lalat. Atau semut. Ada lalat jatuh sendiri dalam air tu. Ada semut jatuh sendiri. Air dia sikit, tak sampai 2 kolah. Ada lalat jatuh sendiri. Ada semut jatuh sendiri. Air tidak menjadi najis. Tapi kalau najis yang dimaafkan ini dimasukkan. Ada orang letak, ada orang campak dengan sengaja, maka air itu dikira sebagai apa? Sebagai najis. Lalat ataupun yang namanya semut. Yang apa? Yang bangkai lah. Ini cerita bangkai lah. Cerita bangkai. Antara yang dimaafkan lagi ialah apa-apa najis yang tidak dapat dilihat yang ada di kaki lalat. Dan lalat itu pula hinggap kepada air. Maka itu mengikut pendapat Imam Ar-Ramli. Dimaafkanlah. Sebab lalat tu, lalat biasanya pergi mana? Biasanya lah lalat. Dia pergi tempat bersih ke dia pergi sampah, tempat kotor. tempat. Dia kalau ada taman bunga, ada seketul tai ayam, yang dia pergi tai ayam. Sampai ada pepatah Arab dulu, kun milhan wala takun zubaban. Jadilah kamu garam, jangan kamu jadi seperti lalat. Sebab lalat ni dia punya mata dia nampak benda busuk je. Nampak buruk aja. Adanya mata dia. Kelebihan dia lah. Dia Allah jadikan gitu. Taklah salah. Tapi kerana mengambil falsafah dia tu, yang dia suka menghidap kepada najis. Sekarang lalat tu pula dia datang kepada air. Tu tadi kata pengarang, lalat tu ada najis yang ada kat kaki lalat. Lalat tu hinggap ke air. Jadi itu dikira najis yang dimaafkan. Tak nampak halus kan? Tapi menurut Imam Ibnu Hajar, ulama dalam mazhab Syafi'i juga, dia tambah, dimaafkan asalkan yang ada dekat kaki dia bukan najis mughalladhah. Mana lalat tu dihinggap tai anjing, dia pergi ke air. Air tu tak boleh, mutanajis. Tapi kalau dia pergi najis yang bukan mughalladhah, lepas tu dia hinggap ke air, barulah kita kata dia tu dimaafkan. Menurut Imam Ibnu Hajar. Jadi catatan gitu lah. Habis kalau tak tahu, ya tak tahu, tak adalah. Takkanlah lalat hinggap ke air, kita pun tanya, duhai lalat, dari manakah gerangan telah berada sebentar 2 minit tadi? Kang lalat jawab, kita yang kelang kabut Kang. Dia kata, wahai orang yang kurang siuman, mengapakah soalan itu ditanyakan kepada daku yang bernama lalat? Jadi tak payahlah kita tanya kan. Kalau kita tak tahu, memang kita tak tahu lalat tu terbang mana. Ni cerita kalau kita nampak lalat tu. Contoh. Kemudian, pengarang dia mengetengahkan sedikit tajuk tambahan bawah. Iaitu najis-najis yang dimaafkan. Najis-najis yang dimaafkan. 1. Najis yang memang tak dapat dilihat oleh penglihatan. Penglihatan biasa atau penglihatan sederhana. Tak nampak tengok? Tak nampak.
Seperti darah yang sedikit, tercalit sikit, apa semua, tak perasan. Dan percikan air kencing, tak dapat nak dilihat dengan penglihatan, contoh. Yang kedua, darah jerawat. Darah jerawat nak macam mana? Darah bisul. Dia nak sembayang, kaki dia kat betis ada bisul. Jadi bila dia sembayang, duduk di antara dua sujud, dekat betis belakang ni, bila duduk antara dua sujud, dia dah elak dah. Tapi bila dia tekan, darah tu terkena pada sikit seluar dia, kain dia, telekung dia. Tapi sikit saja. Tapi darah tu darah bisul, darah tu masih merah lagi. Merah, belum kering, bau tadi pecahkan. Lepas tu dia ada merah darah. Dia tak mengalir tapi dia basah je. Dia keluar sikit-sikit lalu terkena sikit. Dimaafkanlah. Darah kudis, darah kurap, darah nanah ataupun nanah. Yang mana dah tak boleh nak elak keadaan tu. Luka-luka tertentu. Baik, kemudian itu contoh. Kemudian yang ketiga. Darah binatang yang tidak mengalir darahnya. Bukan darah binatang. Darah binatang najis. Yang ni nak dimaafkan apa? Darah binatang yang tidak mengalir darahnya. Seperti lalat. Lalat kalau kita tepuk, saya pakai penepuk lalat tu kan. Pap. Ada tak pernah nampak dia mengalir kat simen tu, jalan mengalir. Cepat. Lap. Darah lalat mengalir. Setakat ni tak pernah lah. Pap, pecah gitu je. Itu dalam kategori dimaafkan. Contohnya lah. Semut. Saya setakat ni yang semut kecil tu tak pernah nampak darah dia macam mana. Tak pernah nampak. Dia memang jenis binatang itu. Darah dia tak mengalir. Kutu. Nyamuk sebagai contoh. Agas, pijat. Itu contoh-contoh lah yang tak mengalir. Baik. Contoh yang keempat. Tempat berbekam. Najis lalat, kencing tak lawas, darah istihadah, air kurap, kudis. Itu semua masuk dalam kategori najis-najis yang dimaafkan. Sebab orang tu dia, najis tu akan ada sentiasa pada orang itu. Ketika dia solat, ketika apa. Tapi kalau yang mengalir banyak, ketika darah keluar, darah tu kena bersihkan dululah. Darah tu kena bersihkan dulu. Baik, kita tengok sebelah dia nak buat kesimpulan tu. Dia nak buat apa? Kesimpulan. Permasalahan. Ini ada contoh lah. Contoh permasalahan. Apa dia? Jika ada kucing yang memakan bangkai. Kucing biasa makan bangkai. Ada jenis kucing makan bangkai lah. Bangkai dan kita melihatnya. Nampak? Dia pergi makan bangkai. Dia gigit-gigit tikus tu, dia kejar-kejar, lepas tu dia makan. Kemudian dia lepas dia makan bangkai tu, kita nampak dia bergerak, dia menjilat air. Air di dalam sebuah bekas sebelum dia pergi hilangkan diri. Maka air itu kita kategorikan mutanajis. Sebab kita nampak mulut dia jejak najis dan kita nampak dengan mulut dia yang najis terus dia tenggelamkan dengan cara dia minumkan air dalam bekas. Dalam bekas. Nampak? Dia makan, gigit, nampak dia gigit air. Lepas tu baru dia hilang. Okey, situasi dia berbeza. Jika pula kedua, sebelum dia menjilat, dia pergi dulu, hilang ke mana? Tak tahu, mana kucing ni tadi? Tadi nampak dia gigit tikus ni. Kemudian dia dah hilang, kemudian dia datang lagi, lepas tu baru dia jilat air tersebut. Maka macam mana ni kita nak kira ni? Sebab dia dah menghilang, mungkin dia dah cuci mulut dia. Cuci dengan cara apalah. Jangan pula tengok kucing tu dia naik sinki, cuci. Siap tengok kat cermin lagi. Taklah kucing buat macam tu. Tapi maknanya dah pergi ke tempat lain. Okey, tengok ada dua. Satu, air tetap menjadi mutanajis kerana mulut kucing tadi memang asalnya najis. Dah ada najis dah jelas. Cuma dia hilang sekejap, tak tahu ke mana, waktu datang jilat air. Yang kedua, pendapat kedua, air dikira suci. Kerana air tadi kan asalnya suci. Boleh jadi mulut kucing tadi telah suci kerana telah minum air lain kat tempat lain sebelum dia jilat air yang ada kat depan mata kita ni. Jadi terserahlah kita nak pilih yang mana. Ni tak ada masalah, ni beza. Benda yang kecil-kecil ni kadang-kadang ada beza pendapat ulama tentang perkara tersebut. Jadi macam mana kita? Kita kalau nak lebih berhati-hati ialah kalau biasanya kalau bekas dah kucing dah jilat ni, dia lepas gigit bangkai ke,
bukan lepas gigit bangkai ke, kita tak ambil lah air dia. Biasanya gitu. Tapi nak tahu hukum, kena tahu. Sebab apa? Sebab mungkin kita berada pada situasi yang terdesak memerlukan air. Atau kita berada pada keadaan di mana tak ada air lain melainkan ada air yang kat situ saja. So kita nak kena tahulah hukum air tu. Itulah. Ringkasan. Apa kata pengarang? Ustaz nak tanya sikit balik. Ya. Lepas kucing tu makan tikus kan? Tikus. Tapi dia tak pergi minum air. Dia lepak dulu lama sikit. Lepas tu dia jilat-jilat anak dia ke, dia jilat jari dia ke. Lepas tu baru dia minum air. Lepas tu baru dia minum air. Tapi dia tidak kalau Bukan dia minum air. Bukan right away lah. Sebab kalau dia bukan dengan air, maka dia tak menyucikan najis yang ada di mulut dia tu. Yang ini tadi tu, dia dikira tidak najis air tersebut kerana diihtimalkan, diandaikan, dijangkakan, dianggap sebagai dia tu ada cuci tu sebab dengan air. Tapi kalau bukan dengan air, yang itu wallahu alam. Apakah kita nak kategorikan ke apa ke, wallahu alam. Sebab dia bukan air kan. Kalau kata dia hanya jilat anak-anak dia. Atau dia makan. Ataupun ada kucing yang suka gigit rumput. Pernah tengok tak? Dia tak makan. Kucing ada tak? Pernah. Saya pernah tengok. Rumput tu memang dia sebenarnya satu untuk ubat. Ubat? Dia jadi ubat. Dia gigit-gigit tu. Kisahnya. Saya kucing tak pernah bagi tahu dia sampai hati. Dia tak pernah bagi tahu saya ubat. Ubat. Ubat maksudnya ubat sakit apa Tak, dia macam saya sebab tak pernah bela kucing, tak tahu. Kalau Ustaz perasan, dia akan muntahkan balik lepas tu kan. Selepas dia makan, kadang dia tertelan rumput tu. Tapi untuk dia memuntahkan balik, kadang-kadang kan dia jilat bulu tu, bulu-bulu yang ada dalam tekak dia tu. Itu cara dia tak keluarkan semula dengan air liur. Kisahnya. Saya memang tak pernah bela kucing. Tapi pernah tengok kucing tu dia berubat. Berubat Lepas dia beranak dia cari daun-daun. Dia cari daun. Tapi yang saya perasan saya tengok dia tak makan tau. Maknanya bukan makan telan, bukan. Dia macam gigit. Ustaz, kucing tu kalau dia beranak, Ustaz, nanti dia makan dia punya macam urik apa tu tempat dia beranak tu. Dia lepas dia beranak kan. Dia jilat anak dia, betul dia makan dia punya tu. Saya pernah tengok Ustaz. Tu macam mana tu? Ada rumput khas untuk kucing makan. Ada rumput tertentu kan. Ada. Ada jual di kedai haiwan. Dekat kedai binatang kucing tu pun ada jual? Ada. Kisahnya. Ya Allah. Banyak luasnya ilmu Saya tak ada ilmu binatang, tak tahu Tapi pernah lah tengok kucing gigit-gigit rumput tu, pernah tengok Saya punya faham cuci gigi. Faham kita je tapi tak tahu. Kucing ni ini. Baik. Jadi ceritanya ringkasan. Ringkasan dia ialah apa? Keadaan air. Yang nak dipahamkan kat sini dua perkara je asas dia. Yang pertama, keadaan air tu air sedikit. Yang kedua, keadaan dia air banyak. Tiba-tiba air yang sedikit dengan air banyak, situasinya kalau keadaannya jatuh najis ke dalamnya, maka hukum jadi berbeza. Tengok kotak atas, air sedikit jadi najis. Walaupun tak berubah rasa, tak berubah warna, tak berubah bau. Yang bawah pula kalau air banyak, dia tak najis. Ada najis masuk? Tak najis. Ada najis masuk? Tak najis. Kecuali bukan pada banyaknya najis tu. Bukan pada banyaknya ulat ke apa benda ke. Tapi berubah tak rasa dia, warna dia dan bau dia. Dan yang masuk tu kena yang masuk dalam kategori najis lah. Bangkai, darah, tahi, ataupun yang bukan bangkai tapi memang original najis, anjing, apa-apa sajalah yang namanya najis. Kecuali yang tadilah najis yang dimaafkan. Kalau tikus Ustaz, tikus masuk dalam besin Ustaz, apa tu dia lompat balik? Macam mana tikus? Tikus najis tak? Binatang. Kalau hidup tak lah. Kalau dah mati baru dia najis. Cuma kalau dia dah masuk dalam tu, cerita dia kuman lah.
Kalau dah masuk cerita dia kuman lah. Kuman. Jadi ada tau tikus yang jenis apa? Tu ada soalan sikit tu. Kalau air tak sampai 2 kullah. Air tak sampai 2 kullah je dah tahu cerita. Ada tai cicak dalamnya. Tu. Jawapan dia apa? Cepat yang lain. Tu soalan kat kotak tu. Kita dah banyak ulama daripada Gema Nur Iman ni. Apa lagi? Cerita cepat. Tu seorang dah jawab dah tu. Ulama. Cepat. Tak kisahlah. Kalau air tak sampai 2 kullah. Okey, ada tai cicak di dalamnya. Dia nampak ada tai cicak. Air itu tak sampai 2 kullah. Air itu mutanajis ke? Mutanajis ke tak? Ya. Najis, Ustaz. Mutanajis. Kenapa? Sebab apa? Sebab dia kurang daripada 2 kullah tu. Itu syarat dia. Dia kurang daripada 2 kullah. Tak kira dia berubah bau ke, tak berubah ke, tetap dikira sebagai power lah. Senang lah sini. Lepas ni kita berkongsi soalan dan kita sama-sama jawab kat soalan sini kan. Baru sekarang ingat Ustaz, nanti bila tutup buku esok Ustaz tanya wallahualam. Cara dia senang. Cara dia habis kelas ni. Ingat. Cara dia habis kelas ni, isi cawan, ambil tek cicak, masukkan. Dan biarkan di sebelah laptop kita sampai minggu depan. Jadi tengok air dalam tu, mutanajis. Contoh saja, bukan suruh buat, suruh faham saja. Suruh ingat cerita cadangan saja, bukan dibuat cadangan tu. Jadi mudah-mudahan manfaat. Nanti air dan hukumnya ada banyak contoh tu. Nampak tu sebelah tu, ada air kopi, air mawar. Jadi kalau nanti besok pergi supermarket, kita belajar dulu nanti 109, besok pergi Econsave ke pergi mana ke, nampak je air, terus buat kategori. Ni mutaghayyir ke apa ke. Nanti kita akan tengok pada pertemuan kita yang akan datang. Jadi mudah-mudahan manfaat dan saya kembalikan semula kepada pengacara majlis. Silakan. Alhamdulillah. Tak ada nak bagi soalan apa dah Ustaz Nak buka soalan tak ada dah. InsyaAllah faham dah semua petang ni. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan kathira jazak pada Al-Fadhil Ustaz Ilin Aminin yang melanjutkan lagi perbahasan tentang niat, tertib dan huraian yang terperinci berkaitan pembahagian air dan najis. Pentingnya untuk kita memahami tajuk petang ini kerana semuanya mempunyai berkaitan dalam kita melakukan ibadah. Saya percaya ilmu petang ini bukanlah pertama kali kita mendengar dan mempelajarinya. Namun mengulang-ulang ilmu itu menjadi kewajipan untuk kita menambah pengetahuan, memperbaiki kefahaman dan seterusnya, memperelokkan amal insyaAllah. Mudah-mudahan kita akan terus istiqamah menjadi orang yang belajar sehingga mampu menyampaikan. Mudah-mudahan dengan semua kebaikan ini menjadi amal soleh yang diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kekurangan dan ketidaksempurnaan sepanjang kuliah asalnya berlangsung, saya Puan Azrina Abu Bakar mewakili tim Gema Nur Iman memohon jutaan kemaafan. Sebelum saya minta Al-Fadhil Ustaz untuk menutup kuliah petang ini, saya memohon izin untuk membuat beberapa hibahan Ustaz. Sekali lagi saya war-warkan, insya-Allah malam esok adalah malam terakhir daurah solat yang dianjurkan oleh Gema Nur Iman dan malam esok adalah sesi ketiga. Di mana waktu yang sama lepas tengah hingga 10 malam juga kita akan bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Mushidi bin Mustafa. Para jemaah boleh rujuk grup WhatsApp Gema Nur Iman nanti dan juga Facebook Gema Nur Iman insyaAllah untuk maklumat. Dan sekiranya ada yang masih mahu menginfak untuk khusus daurah tersebut atau meneruskan infak-infak yang untuk melancarkan lagi program istimewa kami dan juga kuliah-kuliah harian, GNI amat mengalu-alukan dan berbesar hati. Dan seterusnya untuk kuliah maghrib malam ini, insyaAllah pada jam 8 malam sambungan pengajian fiqh, darah haid, nifas dan istihadah bersama Al-Fadhil Ustazah Miss Namiran, dan diikuti dengan penutup kuliah malam ini pada jam 9.15 malam kelas tahsin Al-Quran dan makhrujul huruf bersama Al-Fadhilah Ustazah Humaira Muhammad Saleh. Dan kuliah akhir malam ini adalah kuliah yang khusus untuk muslimat sahaja. Link tertutup akan dikongsikan insyaAllah. Sekali lagi dengan penuh hormat dan ucapan terima kasih, saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk menutup kuliah kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih semua.